Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, surah Al-Furqan. Furqan maknanya membeza atau buat perbezaan. Jadi Al-Quran juga dikenali dengan Al-Furqan. Makna membeza. Maknanya dalam Al-Quran secara keseluruhan itu dia membeza di antara perkara yang benar dan benar yang salah. Tuhan sebut belaka dalam Quran itu sebagai tanda orang yang benar itu orang beriman, orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tak benar itu termasuklah di kalangan orang kafir, orang zalim, orang munafik, orang fasik. Nah, itulah kategori pada orang yang tidak benar dan orang yang sesat. Adapun orang yang benar itu dikenali sebagai orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembentangan apa yang kebanyakan sekian banyak ayat Quran itu menjelaskan sesuatu perkara yang benarnya begini. Dia adalah sebagai orang beriman, orang bertakwa kepada Allah. Lawan bagi beriman bertakwa adalah orang kafir. Iman takwa secara ringkasnya iman dia percaya dalam hati dia Allah Tuhan yang satu. Takwa maknanya dia ikut perintah Allah. Semayang, puasa, zakat dan sebagainya. Itu bertakwa, amalan, tindakan dia. Dan dikenali sebagai seorang Islam. Manakala orang kafir, dia tak percaya Tuhan Allah. Ataupun dia syirik. Allah dia percaya. Dan banyak kepercayaan yang lain macam dalam agama Kristian, agama Yahudi, agama Jahiliyah ni Tuhan dia percaya. Tapi itu percaya bergala. Dan juga kata Uzair itu anak Allah. Itu dalam agama Yahudi. Dalam agama Kristian dia katakan Isa itu anak Allah, sedangkan Isa itulah Nabiullah. Dan begitulah juga manusia sifat yang zalim. Zalim ni maknanya dalam Islam harus mengikut adil. Tapi dia opposite daripada adil itu zalim. Tak mengikut ketentuan Allah, zalim. Manusia itu juga fasik. Fasik ni dia suka melakukan yang berdosa. Perkara yang menyalahi daripada hukum Allah. Hinggalah perkara dosa yang kecil pun dia buat. Jadi perkara biasa je. Perkara dosa besar pun dia buat. Kecil pun itu benar orang yang fasik. Mana orang Islam beriman ni dia tinggal perkara dosa besar dan dosa kecil pun dia tak buat. Itulah beriman. Bukan mudah nak beriman. Cakap mudah lah. Orang yang sesat. Masuklah agama yang sesat. Selain beragama Islam tu masuk agama yang sesat. Mana sesat ni dia tak mengikut kepada ketentuan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam kitab Allah yang terdulu maupun apa yang terdapat dalam Quran yang perintah supaya beriman dan bertakwa itu dia tak laksana. Dia hanya membuat peraturan undang-undang hasil ciptaan manusia. Itu termasuk agama yang sesat ataupun orang yang sesat atau pahaman yang katakan sekular. Pahaman sekular ni kepahaman kebenaran. Dia dunia ni. Hidup dia ni kena nak dunia, nak senang. Dia tak kira kesenangan itu benar halal kan haram, dia semua kebah sapu mereka. Sedangkan dalam Islam tidak terpisah hal dunia. Apabila naklah kamu melakukan perkara akhirat, sampai itu kamu tidak melupakan hal perkara dunia, hak tanggungjawab di dunia. Tapi dunia yang dilakukan itu adalah mengikut perkara yang diboleh dalam agama. Itulah cara hidup cara Islam. Yang melawan begitu adalah bukan Islam. Maksudlah ajaran agama sesat dan berbagai lagi kepahaman yang menyalahi hukum syariat Allah. Banyaklah nak disebutkan apa yang berlaku dalam dunia sekarang ini. Ini dikatakan surah Furqan ini. Dalam surah Furqan ini Allah menjelaskan tanggungjawab Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan surat dakwah. Sama ada di Mekah atau Madinah. Dalam zaman Mekah itu dia menyampaikan dakwah hanya kepada orang kafir, musyrikin Mekah. Basyiran wa nazira. Itu tanggungjawab Nabi. Bashir menyampaikan kabar gembira kepada orang beriman. Orang yang beramal ibadat, yang beriman dan amal soleh itu diberi pahala, ganjaran pahala yang berlipat ganda. Itu kepada orang beriman. Orang yang kafir diberi ancaman. Kepada orang jahiliah itu janganlah menyembah berhala. Karena di hari akhirat nanti akan dimasuklah neraka, termasuklah manusia dan berhala yang disembah. Itu disebut dalam Quran. Ini satu ancaman supaya manusia itu jangan menyembah berhala. Itu satu ancamannya. Jadi orang-orang Arab jahiliah ini dia tak percaya kata Nabi Muhammad sebagai Nabi Rasul.
Kepercayaan mereka mengatakan Nabi Rasul ini umpama malaikat. Dia tak makan, tak minum. Allah menjelaskan bahwasanya Nabi dan Rasul itu adalah manusia biasa, diturunkan wahyu dan dia makan, minum, berjalan, berkahwin. Itu disebut tentang bagaimana para Nabi dan Rasul, bukan Nabi Muhammad saja. Ya, Nabi dan Rasul dulu adalah daripada manusia yang diturunkan wahyu. Begitulah juga peranan tanggungjawab manusia yang ada sekarang ini adalah untuk memikul tanggungjawab yang pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk menyampaikan surah dakwah. Itu kan dakwah itu di peringkat Mekah. Dakwah Nabi Muhammad SAW peringkat Madinah telah wujudnya kerajaan dan pemerintahan Islam di Madinah. Samping itu Nabi Muhammad teruskan dakwahnya untuk mengajak orang Madinah yang pada awalnya merupakan golongan yang majoritinya orang bukan Islam. Orang Islam hanya minoriti. Dia berlaku dalam masyarakat majmuk. Bentuk negara Islam di Madinah itu masyarakat majmuk. Makna orang bukan Islam yang ramai. Tapi Nabi kebijaksanaan, sifat patonah yang ada pada Nabi itu, Nabi yang mengadakan tahaluh asosiasi dengan orang-orang Madinah. Orang Madinah pun tuju dan bersedia tunduk di bawah kuasa pemerintahan Islam di Madinah. Yang terdiri pada orang-orang bukan Islam dan orang Islam. Termasuklah orang bukan Islam, terutama orang Yahudi pun ada. Akhirnya orang Yahudi ni masuk Islam dan buat perjanjian kepada Nabi kita Muhammad SAW. Inilah kehebatan Nabi kita Muhammad SAW semasa ada di Madinah, sehingga mengajakkan semua masyarakat Madinah itu memeluk agama Islam. Dan juga seterusnya patah Mekah berlakulah. Kebebasan Mekah dapat ditakluki dan semua masyarakat Mekah itu dapat menerima Islam. Apabila masyarakat Madinah dan Mekah dah menerima Islam, terkenalah pada 8 hijrahnya, 8 hijrahnya Mekah Madinah itu sebagai kenali tanah haram. Dia tidak dibenarkan lagi orang kafir masuk di kawasan Mekah Madinah sehingga sekarang ini. Inilah sejarah dan inilah jasa Nabi kita Muhammad SAW yang memperjuangkan Islam. Bukan saja Mekah Madinah, malah seluruh daripada semenanjung Arab, malah seluruh dunia disampaikan dakwah. Termasuklah kita di Malaysia yang dulu kenalnya kerajaan Melaka. Dia datang membalik daripada negeri Arab, daripada seluruh dunia datang untuk berdakwah di tanah Melayu. Dulu kenalnya di alam Melayu. Dulunya orang Melayu ini beragama, sebelum agama Islam ni adalah agama Hindu, Buddha. Tapi dengan dakwah Islam ini, orang Melayu yang agama Hindu dan Buddha ini menjadi orang Islam. Termasuklah raja-raja dan rakyatnya sehingga sekarang ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.